Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, insyaAllah pada hari ini kita akan mengulang kaji pengajian Al-Quran tingkatan 4, Ihsan terhadap ibu bapa. Pertama sekali kita akan buat pembedahan terhadap ayat Al-Quran ini. Kita akan fokuskan kepada ayat Al-Quran ini dahulu. Okey, surah Luqman ayat 14 hingga 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wawasainal insana. Wawasaina bermaksud dan kami wasiatkan. Wasa kan. Dan kami wasiatkan. Wasiatkan di sini boleh kita kata dan kami perintahkan. Kami perintahkan al-insan manusia biwalidayhi untuk berbuat baik kepada ibu bapanya. Okey. Yang ni kita boleh jadikan sebagai intisari ayat yang pertama, iaitu Allah Ta'ala telah memerintahkan manusia supaya berbuat baik kepada ibu bapanya. Okey, yang ni untuk intisari yang pertama. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya telah mengandungkannya. Hamalathu. Hamalathu bermaksud ibunya telah mengandungkannya. Hamalathu ummuhu, ibunya telah mengandungkannya wahnan ala wahnin. Wahnan ala wahnin, dalam keadaan lemah dan lemah. Maksudnya dalam keadaan lemah lagi lemah. Maksudnya dari awal mengandung ibu telah merasai kelemahan lah kerana mengandungkan anaknya, mengalami alahan, sakit itu sakit ni, sehinggalah melahirkan anak, mengalami kesakitan, mengalami susah payah, bukan setakat melahirkan, kemudian menyusukan, menjaga, dan sepanjang anak itu tidak mampu berbuat apa-apa, ibu itu mengalami wahnan ala wahnin, iaitu lemah demi kelemahan. Maksudnya seseorang ibu itu mengalami situasi yang lemah, yang melemahkan dirinya. Okey, yang ni intisari yang kedua. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya telah mengandungkannya dalam keadaan yang lemah dan semakin lemah. Okey, kemudian seterusnya wa fisaluhu fi amain, dan telah menyusukannya dan tempoh menceraikan susu. Jadi wa fisaluhu tu bermaksud tempoh menyusu seseorang anak itu adalah selama fi amain. Amain dalam tempoh 2 tahun. Jadi seseorang anak itu tempoh menyusunya adalah selama 2 tahun. Jadi ini boleh dijadikan intisari yang ketiga. Seterusnya yang keempat, anishkurli waliwalidayka. Hendaklah kamu bersyukur kepadaku. Ini Allah Ta'ala suruh manusia bersyukur kepada Allah. Waliwalidayka, dan kepada kedua ibu bapamu. Okay, yang ni intisari yang keempat. Ilayyal masir, dan kepada akulah tempat kembali. Okey, seterusnya intisari yang kelima. Wa in jahadaka, dan sekiranya mereka berdua, bermaksud dan sekiranya ibu bapa kamu memaksa kamu. Jahada, memaksa. Dan sekiranya ibu bapamu memaksamu ala an tusyrika bi, untuk mensyirikkan aku. Sekiranya ibu bapa kamu memaksa kamu mensyirikkan aku, ma laisa laka bihi ilmun, dalam perkara yang kamu tidak pasti tentangnya. Maksudnya dalam perkara yang kamu tidak ada ilmu, maksudnya kamu tidak tahu betul atau tidak perkara itu. Fala tuti'huma, jadi Allah Ta'ala kata janganlah kamu mentaati kedua-duanya. Jadi yang ayat yang seterusnya ni, intisari yang kelima, berkaitan dengan sekiranya contohnya ibu bapa itu orang yang musyrik, yang mensyirikkan Allah, kemudian memaksa anaknya untuk turut mensyirikkan Allah. Jadi Allah Ta'ala kata fala tuti'huma, janganlah kamu mentaati kedua-duanya. Okay, ini dari sudut kalau seseorang ibu bapa mahu memaksa anak-anak mereka melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat. Jadi di sini
fala tuti'huma. Allah Ta'ala melarang, janganlah kamu mentaati dalam perkara tersebut. Dalam perkara tersebut sahaja, tetapi kita masih perlu taat dalam perkara yang lain. Seterusnya, wasahibhuma, dan hendaklah kamu bergaul dengan kedua-duanya, iaitu dengan ibu bapa kamu, dan ataupun kita boleh kata dan hendaklah kamu bersahabat. Jadi bersahabat tu bergaul secara baik, dan hendaklah kamu bersikap baik, bergaul dengan baik kepada kedua-duanya, fid dunya, di dunia, ma'ruf, dalam keadaan yang baik. Jadi hendaklah kamu bersikap baik, melayan mereka dengan baik, bergaul dengan mereka dalam keadaan yang ma'ruf, dalam keadaan yang baik. Okay, jadi ini adalah intisari yang keenam. Hendaklah bergaul dengan ibu bapa dalam keadaan yang baik. Hendaklah melayan mereka dalam keadaan yang baik. Seterusnya, wattabi' sabila man anaba ilai, dan hendaklah kamu ikut jalan, sabil ni jalan, wattabi' ni dan hendaklah ikut, dan hendaklah kamu ikut jalan ataupun cara man anaba ilai, orang-orang yang kembali kepada aku, ataupun orang-orang yang bertaubat kepada aku. Anab ni kembali ataupun bertaubat. Okay, jadi ini adalah intisari yang ketujuh. Jadi hendaklah kita mengikut cara orang-orang yang kembali kepada Allah, cara orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Seterusnya, summa ilayya marji'ukum, kemudian kepada akulah tempat kembali kamu, intisari yang ke-8. Fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun, lalu aku akan menjelaskan kepada kamu semua perkara yang telah kamu lakukan. Jadi ayat yang seterusnya ni, intisari yang ke-8, menjelaskan bahawa kita akan kembali kepada Allah, dan Allah Ta'ala akan menjelaskan apa yang telah kita lakukan di dunia ini, segala perkara. Seterusnya, kita akan lihat kepada nota-nota yang telah saya buat, yang saya tulis di tepi-tepi ni. Okey, jadi di dalam tajuk ihsan terhadap ibu bapa ini hanya ada semua yang saya tulis di tepi-tepi ni semua. Okey, jadi itulah sahaja yang perlu kita ulang kaji untuk tajuk ini. Okey, yang pertama kita pergi kepada intisari ayat. Intisari ayat tadi kita boleh ambil. Okey, jadi kita nak mulakan intisari ayat jika diminta. Okey, kita perlu mula dengan Allah menjelaskan, sebab ni adalah firman Allah. Allah menjelaskan mengenai nasihat Luqman kepada anak lelakinya. Supaya apa? Jadi kita boleh ambil lah, supaya mereka berbuat baik kepada ibu bapa mereka. Kerana, kita buatlah sedikit huraian, kerana mereka telah mendidik dan menjaga kita dari kecil sehingga dewasa. Ataupun kamu boleh, kalau dia minta 4 markah, dia beri 4 markah, kamu boleh beri 2 isi. Allah menjelaskan mengenai nasihat Luqman kepada anak lelakinya supaya berterima kasih kepada ibu bapa, kerana mereka telah banyak berkorban demi membesarkan kita, contohnya. Ataupun kita boleh juga ambil di sini, Allah memerintahkan supaya manusia berbuat baik kepada ibunya kerana ibunya telah mengandungkannya dalam keadaan susah payah dan telah menyusukannya selama 2 tahun. Pun boleh. Semua yang ada dalam ayat ni kita boleh ambil. Ataupun Allah menjelaskan mengenai nasihat Luqman kepada anak lelakinya supaya tidak mensyirikkan Allah. Tidak mensyirikkan Allah walaupun perkara tersebut diminta oleh ibu bapa. Kemudian kita juga boleh masukkan, kita hendaklah bergaul secara baik dengan ibu bapa kita. Okey, seterusnya kita lihat kepada hak dan kewajipan anak terhadap ibu bapa. Apa hak dan kewajipan anak yang perlu seseorang anak tunaikan terhadap ibu bapa mereka? Yang pertama, mentaati mereka selagi tidak bercanggah dengan perintah Allah. Okey, kemudian berkhidmat dan menjaga mereka, terutama ketika sakit dan tua. Okey, yang ni kita perlu baca untuk kita dapatkan point. Walaupun benda ni simple, cuma kadang-kadang bila kita tak baca, kita tak ada point untuk kita beri. Okey, seterusnya
laksanakan wasiat selepas kematian mereka. Okey, jika mereka meninggalkan wasiat kepada seseorang anak, jadi kita perlulah melaksanakan wasiat yang diperintahkan oleh mereka selagi mana wasiat tersebut tidak bercanggahlah dengan perkara agama. Kemudian mendoakan kebaikan mereka walaupun mereka masih hidup. Apatah lagi ketika mereka telah meninggal dunia. Seterusnya, menunaikan amanah yang telah mereka bertanggungjawabkan. Contohnya, mereka telah mengamanahkan kita untuk menjaga adik kita dengan baik, menjaga makan pakainya ataupun menjaga anak yatim ke, kan. Jadi kita perlu menunaikan amanah yang telah dipertanggungjawabkan kepada kita. Seterusnya, cara berbuat baik kepada ibu bapa. Okey, macam mana kita nak buat baik? Okey, ziarah jika mereka tinggal berasingan. Okey, jadi kita ambil masa untuk sentiasa menziarahi mereka, sentiasa berhubung dan bertanya khabar. Kalau kita duduk jauh, kita berhubunglah dan bertanya khabar melalui medium yang pelbagai seperti Skype, ada video call, dan sekarang ada macam-macam wadah untuk kita gunakan. Kemudian merendahkan suara ketika bercakap dengan mereka, menolong mereka dalam kesusahan dan menggembirakan hati mereka. Okey, seterusnya, apa pentingnya kita berbuat baik kepada ibu bapa? Okey, jadi untuk mendapatkan keberkatan dalam hidup. Jadi itu yang penting, kita berbuat baik kepada ibu bapa kita. Okey, jika kita tidak mendapat keberkatan ni, hidup kita tidak akan tenang. Maksudnya kita hidup dalam kemurkaan Allah. Seterusnya, dapat redha Allah, kerana redha Allah bergantung kepada redha kedua ibu bapa. Okey, jadi ini yang paling penting kerana kita hendakkan redha Allah. Redha Allah itu bergantung kepada ibu bapa kita yang redha kepada kita. Kemudian menjadi asbab untuk kita masuk syurga. Jadi pentingnya berbuat baik kepada ibu bapa sebab itu adalah tiket kita ke syurga. Seterusnya, usaha dan tindakan untuk berbuat baik kepada ibu bapa. Okey, jadi kita pecahkan kepada semasa hayat, bermaksud ketika mereka masih hidup dan kemudian selepas mati. Jadi semasa hayat mereka ada banyak perkara yang kita boleh buat untuk berbuat baik kepada mereka. Buat baik dalam segala urusan. Hormat dan jaga nama baik mereka. Berbakti dengan ikhlas. Seterusnya, selepas mereka mati, kita mendoakan mereka, melunaskan hutang piutang mereka, menziarah kubur, menghubungkan silaturahim dengan sahabat handai mereka, dengan ahli keluarga mereka, dan juga kita tunaikan janji mereka yang tidak sempat mereka tunaikan. Yang terakhir sekali ialah pengajaran ayat. Okey, pengajaran ayat ni adalah kefahaman kita lah daripada surah Luqman ni. Kita gunakan, contohnya, kita mestilah tu haruslah ataupun hendaklah, ada kata penegasan di situ. Kita mestilah ataupun umat Islam hendaklah, mestilah. Kita mestilah berbuat baik kepada ibu bapa kerana, letakkan kabus kerana, agar, bagi, untuk, supaya. Kita mestilah berbuat baik kepada ibu bapa kerana mereka telah banyak berkorban harta, tenaga dan wang ringgit untuk membesarkan kita, contohnya, kan. Okey, ataupun kita boleh buat, kita mestilah berterima kasih kepada ibu bapa yang telah mendidik dan membesarkan kita kerana mereka telah banyak berkorban untuk kita. Okey, jadi boleh letak pengajaran ayat apa-apa sahaja daripada ayat Al-Quran ini, daripada apa kefahaman yang kita faham dan kemudian kita nak jadikan pengajaran. Okey, wallahu a'lam. Setakat ini sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.